Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat petang sahabat-sahabat semua. Salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-11 bersama dengan saya Umar Aziz. Kita berharap moga-moga dengan pembacaan kitab Al-Adhkar pada program ini menjadikan kita dapat mengenali bacaan doa dan zikir harian baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ahlan kepada semua. Saya nampak ramai yang bersama durang komen. Muhammad Badrul Syam, Ayu Muhammad Muslimah Sabariyah, Zaujah Abdullah Kamal Nurasiyah, kemudian Samsarina Saifuddin, Kak Karimah, Aminah Hitam, Zuraidah Siddiq Habibah, Zahara Alias, Nurul Hidayat, Elvira, Siti Nurzana, Nur Syakira Kamaria, kemudian Kak Safia Safian, Nur Azzah, Linina Baharum, Kak Kati Khairuddin, Muhammad Hardi, Khairun Abdul Aziz, Rukumah Yusuf, Zainun Hadi, serta Nurisa Wan Hasan dan Kak Nuraziah Mukhtar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Mohon maaf hari ini kita bermula sedikit lewat kerana ada panggilan call tadi. Namun alhamdulillah kita dapat bertemu pada petang ini pada siri yang ke-11, masih lagi menceritakan tentang biodata Imam Nawawi, yang mana penerbit buku kita nukilkan daripada kitab Ibnu Malakiyah yang bernama Bughyatur Rawi fi Tarjamatin Nawawi, menceritakan tentang kehidupan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jom tanpa membuang masa, apa kata kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi berada pada biodata Imam Nawawi dan kita telah tiba pada muka surat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, muka surat yang ke-42. Muka surat yang ke-42. Di sini ada yang mana terjemahannya, ada beberapa terjemahan yang mana kita anggap sebagai terjemahan yang mana perlu ditambah baik. Maka saya akan buka juga kitab asal yang mana menerangkan tentang biodata Imam Nawawi dalam bahasa Arab, iaitu kitab Bughyatur Rawi fi Tarjamatin Nawawi. Lalu saya mohon pada sahabat yang ada kitab ini pada waktu itu untuk sama-sama sediakan pen ataupun pensel untuk kita perbetulkan. Terutamanya pada awal-awal ini ada beberapa yang mana perlu kita betulkan. Kita telah tiba pada muka surat 42 pada perenggan pertama. Berkatalah Imam Zahabi berkenaan dengan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ahlan kepada sahabat, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Maka Az-Zahabi berkata, Az-Zahabi menambah. Lalu apakah kata Imam Zahabi menerangkan tentang pegangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam masalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala? Maka di sini disebut wa kana madhhabuhu fi sifat. Maka di sini wa kana madhhabuhu, lalu mohon tuliskan terjemahan yang baru. Wa kana madhhabuhu, dan adalah pegangan Imam Nawawi fi sifat, pada masalah sifat-sifat Allah. Apakah pegangan Imam Nawawi pada berkenaan tentang sifat-sifat Allah? Pegangannya adalah as-sukut, beliau pilih untuk berdiam, dan terjemah diam kita nampak di situ, diam
dan membiarkan ia seperti mana ia datang. Maksudnya Imam Nawawi, beliau tidak suka menerangkan dengan terlalu detail masalah-masalah sifat Allah. Kita tahu berkenaan tentang sifat Allah yang mana ada yang pada waktu itu para ulama tauhid yang pergi dengan detail penerangan tentang sifat-sifat Allah, terutamanya para ulama yang datang kemudian untuk memudahkan masyarakat untuk faham. Namun Imam Nawawi, beliau tidak begitu. Beliau dalam masalah sifat-sifat Allah, beliau banyak pada waktu itu berdiam, tidak banyak pentakwilan dan juga penerangan. Inilah maksud Imam Zahabi. Sebab itu kata Imam Zahabi, wa kana mazhabuh. Mohon para sahabat untuk bantu catat. Mohon gariskan terjemahan, beliau berpegang pada sifat mendengar. Itu kena gariskan. Beliau berpegang pada sifat mendengar. Itu terjemahan yang kurang tepat, yang perlu digariskan. Apakah terjemahannya? Wa kana, dan adalah madhabuhu, pegangan Imam Nawawi fi sifat, pada permasalahan sifat-sifat Allah. Apakah pegangan Imam Nawawi pada masalah sifat-sifat Allah? Adakah beliau pergi dengan penerangan yang detail? Tidak. Apakah pegangan Imam Nawawi? As-sukut. Pegangan beliau adalah diam. Itu terjemah kita boleh nampak dalam buku itu, betul, diam. Wa imraraha, dan beliau akan membiarkan ia seperti mana ia datang. Lalu ia pergi itu padam, membiarkan ia pergi padam dan datang pun padam. Lalu terjemahannya adalah dan membiarkan ia seperti mana ia. Lalu Imam Nawawi tidak akan pergi detail dalam masalah sifat-sifat Allah. Itu bukan mazhab Imam Nawawi. Cumanya kata Imam Zahabi, ada sebahagian tempat yang Imam Nawawi akan takwil, akan terangkan sedikit. Contohnya dalam syarah Muslim. Sebab itulah disebutkan di sini, dan sedikit tafsirannya dalam syarah Muslim ataupun pada syarah Muslim. Hanya pada syarah Muslim, yang mana kita tahu Imam Muslim punya kitab hadis, Imam Nawawi ada mensyarahkan hadis-hadisnya hanya dalam syarah Muslim. Ketika mana tiba pada bab sifat-sifat Allah, Imam Nawawi ada terangkan sedikit di situ, tetapi kebiasaannya Imam Nawawi punya pegangan adalah dia akan berdiam pada sifat-sifat Allah. Dia bukan ulama yang tergolong dalam kalangan ulama yang mendetailkan sifat-sifat Allah, dan itulah pegangan Imam Nawawi. Cumanya ada sedikit penerangan beliau ketika mana mensyarahkan Sahih Muslim. Maka apakah terjemah pada perenggan pertama ini? Mohon sahabat untuk catat. Dan adalah pegangan Imam Nawawi pada sifat-sifat Allah, diam dan membiarkan ia seperti mana ia. Imam Nawawi tidak pergi begitu detail. Dan sedikit tafsirannya dalam syarah Muslim. Dalam syarah Muslim pada waktu itu ada tafsiran daripada Imam Nawawi sedikit tentang sifat-sifat Allah. Adakah jelas? Saya harap ianya adalah jelas. Maka di sini kita nampak pegangan Imam Nawawi. Imam Nawawi bukan orang yang banyak berdebat, yang mana beliau pada waktu itu lebih banyak berdiam pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya tentang ibadah Imam Nawawi. Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Abil Fattah Al-Ba'li Al-Hambali Al-Fadil ada menyebut tentang Imam Nawawi, moga Allah merahmati beliau. Kata Syekh Abu Abdullah, apa kata beliau? Ketika aku di penghujung malam di masjid Damsyik, Syekh Nawawi bangun bersolat dalam keadaan gelap, dan beliau sepanjang ibadahnya, maka beliau pada waktu itu mengulang-ulang firman Allah. Pada waktu itu Imam Nawawi berulang-ulang membaca firman Allah. Apakah yang beliau baca? Firman Allah, waqifuhum innahum mas'ulun. Pada waktu itu ayat itu berbunyi, terjemahannya, dan hentikanlah mereka kerana sesungguhnya mereka akan ditanya dan disoal.
Maka pada waktu itu kita nampak ayat ini kita baca biasa, tetapi Imam Nawawi ketika mana membacanya, Imam Nawawi mengulang-ulang ayat itu, gambaran tentang padang mahsyar, manusia akan ditanya dan disoal oleh Allah, maka perasaan itu sangat luar biasa. Bahkan Allahumma salli ala Muhammad, Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Abil Fattah menerangkan kepada kita, Imam Nawawi membacanya secara berterusan dengan penuh kesedihan dan juga dengan penuh khusyuk, sehingga yang mendengar iaitu Abu Abdullah Muhammad Al-Ba'li berkata, sehingga aku pun dapat merasakan sesuatu hanya Allah yang mengetahuinya. Lalu beliau membaca ayat itu, waqifuhum, yang mana firman Allah, tahankanlah mereka, tahan manusia ini, innahum mas'ulun, kenapa kena tahan mereka? Sesungguhnya mereka akan disoal dan ditanya. Maka pada waktu itu Abu Abdullah Muhammad bin Abil Fattah Al-Ba'li, dia yang mendengar pun pada waktu itu dia mendengar dan ada rasa sesuatu perasaan, kerana Imam Nawawi membacanya dengan penuh khusyuk dan dengan nada sedih, mengingatkan pada waktu itu berdirinya kelak di hadapan Allah. Bagaimana kita bila membaca ayat-ayat berkenaan tentang akhirat, tentang mahsyar, tentang berdiri di hadapan Allah, maka inilah keadaan Imam Nawawi, bagaimana takutnya beliau kepada apa yang bakal berlaku di hari akhirat kelak. Seterusnya, ketika keadaan Imam Nawawi bila menyebut tentang para salihin, ulama-ulama sebelum beliau, dia akan menyebut dengan ta'zim, dia akan menyebut dengan tenang, dia akan menyebut tentang ulama-ulama sebelumnya dengan hormat. Dia pada waktu itu akan menzahirkan penghormatan dan menyebutkan jasa dan kemuliaan mereka. Ini adalah keadaan Imam Nawawi, bagaimana berakhlaknya beliau terhadap ulama-ulama yang terdahulu. Kadangkala manusia yang datang kemudian, mereka pada waktu itu tidak menghormati ilmuwan-ilmuwan yang terdahulu. Mereka pada waktu itu merendahkan, meremehkan hanya kerana perbezaan pendapat yang ada. Tetapi tidak Imam Nawawi. Akhlak Imam Nawawi adalah Imam Nawawi ketika mana menyebut tentang orang-orang sebelum beliau, beliau akan menyebut dengan penuh beradab, dengan penuh ta'zim, menyebutkan jasa-jasa ulama-ulama dan ilmuwan-ilmuwan sebelum beliau. Syekh Al-Arif Al-Qudwah Al-Masalik Waliyuddin Abul Hasan Al-Muqim ketika mana berucap di Masjid Bait Lahya menyebutkan tentang Imam Nawawi. Apakah kisah Waliyuddin Abul Hasan dengan Imam Nawawi? Beliau menyebut, aku pernah ditimpa penyakit yang dinamakan Niqris. Lalu Syekh Muhyiddin An-Nawawi datang kepadaku. Imam Nawawi datang menziarahi Syekh Waliyuddin ini. Moga Allah mensucikan rohnya. Itu doa untuk Imam Nawawi. Qaddasallahu ruhah. Beliau duduk dan berpesan kepadaku agar bersabar. Lalu ketika mana dia datang menziarahi Syekh Waliyuddin, Imam Nawawi menceritakan tentang sabar. Namun sesuatu yang menakjubkan berlaku, kata Syekh Waliyuddin. Sejurus beliau berkata-kata, penyakitku mula beransur-ansur pulih. Beliau terus menerus berpesan tentang sabar, sehingga kan ketika mana beliau masih ada, semua sakitku hilang. Jadi aku tahu penyakitku hilang dengan berkat Syekh, moga Allah merahmati beliau. Ini adalah pengalaman Syekh Waliyuddin dengan Imam Nawawi, bagaimana kata-kata Imam Nawawi itu menjadi asbab kepada sakit beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah pengalaman orang lain dengan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Seterusnya, kata Ibnu Kamaliyah, seorang syekh, imam yang terkenal dan juga mufti, iaitu Rashiduddin Ismail Ibnul Muallim Al-Hanafi menceritakan, apakah kata beliau tentang Imam Nawawi? Aku pernah mengkritik Imam Nawawi. Muhyiddin adalah laqab Imam Nawawi. Muhyiddin maksudnya orang yang menghidupkan agama.
Aku pernah mengkritik Syekh Muhyiddin, iaitu Imam Nawawi, kerana beliau tidak pernah masuk ke tandas. Tandas itu kena betulkan kerana kadangkala ada yang menyangka hammam, perkataan asalnya dalam bahasa Arab adalah hammam. Maka hammam kadangkala diterjemahkan sebagai tandas, namun hammam yang selalu dimaksudkan oleh orang-orang Arab pada zaman dahulu adalah tempat mandi. Lalu Imam Nawawi tidak pernah masuk ke tempat mandi, lebih kurang mandi air panas yang mana umum, yang orang ramai masuk. Imam Nawawi tidak pernah masuk ke bilik mandi publik ataupun bilik mandi orang ramai, bilik mandi air panas. Dia sangat tawaduk dan sangat menjaga beliau tidak masuk ke hammam yang merupakan bilik mandian umum ataupun bilik mandian panas umum. Maka pada waktu itu Ismail Ibn Muallim mengkritik Imam Nawawi, menegur dia, kenapa dia begitu strict, kenapa dia begitu tegas dalam perkara-perkara yang nampak kecil ini. Begitu juga hidupnya penuh kesempitan. Dia sangat-sangat sempit hidupnya, sangat-sangat zuhud. Kejap lagi kita akan baca apa yang beliau makan dan sebagainya. Beliau sangat sempit kehidupannya dari sudut makanan, dari sudut pakaian dan pelbagai perkara yang lain. Maka waktu itu Syekh Ismail Ibn Muallim yang mencatatkan ini, beliau berkata, lalu aku bertanya kepada Imam Nawawi. Di sini saya harap sahabat sediakan pen kerana ada terjemahan yang perlu diperbetulkan di sini. Maka di sini harap sahabat untuk sediakan pen. Maka di sini Syekh Rashiduddin Ismail Ibn Muallim bertanya kepada Imam Nawawi, aku takut engkau akan sakit kerana makanan dia sangat sedikit, sangat simple. Minuman dia nanti kita akan baca bagaimana, dan dia sangat-sangat strict dalam bab-bab perkara. Bahkan Imam Nawawi tidak pernah makan buah yang tumbuh di Damsyik. Dia sangat strict, dia sangat jaga Imam Nawawi. Maka pada waktu itu ada orang tegur dia. Syekh Ismail Ibn Muallim ini menegur dia. Maka apa katanya? Kita lihat pada perenggan terakhir baris yang ketiga. Aku takut engkau akan sakit. Aku takut engkau akan sakit. Sampai di situ terjemahannya adalah betul. Seterusnya, terjemahannya adalah engkau menolak. Lalu engkau menolak ini kurang tepat. Kerana dalam bahasa Arab yang mana dia punya bunyi adalah Allahumma salli sayyidina Muhammad, akhsha alaika marada yu'attiluka an asya'a afdala mimma taqsuduh. Lalu di sini terjemahan yang lebih elok adalah aku takut engkau akan sakit. Lalu sakit, bila engkau sakit apa yang akan berlaku? Terjemahan engkau menolak itu gariskan. Aku takut engkau akan sakit, yang akan menjadikanmu tidak boleh melakukan semua perkara yang amat baik matlamatnya. Itu terjemahan yang lebih jelas. Lalu pada waktu itu Syekh Ismail menegur Imam Nawawi, engkau terlalu strict wahai Nawawi. Sampaikan hammam pun kau tak masuk. Kesampaikan buah-buahan daripada Damsyik pun kau tak makan. Sampaikan makananmu sangat sedikit. Maka waktu itu Syekh Muallim dia cuba untuk tegur Imam Nawawi. Lalu dia berkata, wahai Nawawi, engkau akan sakit. Kau menolak, itu gariskan terjemahan itu, sakit yang akan menjadikanmu tidak boleh melakukan, kembali kepada terjemahan yang dalam buku, semua perkara yang amat baik matlamatnya. Lalu kalaulah engkau sakit, banyak perkara yang engkau tidak boleh untuk lakukan. Apa jawapan Imam Nawawi? Apa jawapan Imam Nawawi? Maka Imam Nawawi pada waktu itu menjawab, sesungguhnya ada daripada kalangan hamba Allah Fulan bin Fulan yang mana puasanya, ibadahnya kepada Allah sangat banyak sehingga nampak tulang belulangnya. Seolah-olah Imam Nawawi berkata, apa yang aku lalu ini tak ada apa. Aku masih makan, aku masih minum. Ada hamba Allah yang mereka begitu tenggelam dalam ibadah kepada Allah, mereka ibadah sampai nampak tulang belulang mereka kerana mereka dah tak ada apa-apa keinginan pada dunia. Itu jawapan Imam Nawawi. Maka ketika mana jawapan Imam Nawawi begitu, berkatalah Syekh Ismail Ibn Muallim, tahulah aku bahawa beliau, iaitu Imam Nawawi, tidak mempunyai sebarang tujuan ketika menetap di dunia ini. Lalu terjemah itu betulkan, di situ disebut rumah
Padahal sebenarnya rumah, walaupun dalam bahasa Arab adalah darina hadhi, tetapi sebenarnya adalah dunia. Yang dimaksudkan adalah dunia. Maka Syekh Ismail bin Muallim tahu ini adalah orang lain daripada yang lain, yang mana dihidup kat dunia tak ada tujuan lain sekecuali untuk meredakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu terjemahan rumah kami itu tukarkan kepada dunia ini. Malahan beliau tidak, iaitu Imam Nawawi, tidak memandang dengan apa yang kami miliki. Aku melihat seorang sahabat Imam Nawawi pernah mengupas timun untuk dihidangkan kepada beliau. Timun, ada orang kupas timun, anak murid dia, sahabat dia, untuk bagi Imam Nawawi makan timun. Apa kata Imam Nawawi? Tetapi Imam Nawawi menolak untuk memakan timun. Timun, ada apa kemewahan pada timun? Tapi Imam Nawawi tolak untuk makan timun. Maka apa alasan Imam Nawawi untuk makan timun? Lantas berkata, aku takut badanku pada waktu itu berpeluh. Aku takut pada waktu itu badanku berpeluh, tetapi sebenarnya terjemahnya adalah aku takut badanku suka pada kemewahan. Padahal timun, tetapi kata Imam Nawawi dia tak makan timun kerana pada waktu itu dia takut badan dia suka pada mewah dan akan mendatangkan rasa mengantuk. Sebab Imam Nawawi kurang tidur, maka dia tak nak makan timun kerana pada waktu itu badan dia akan biasa pada benda yang mewah, dan pada waktu itu Imam Nawawi akan rasa cepat mengantuk hanya dengan makan timun. Ini adalah zuhudnya Imam Nawawi yang bukan dibuat-buat. Ini memang keadaan Imam Nawawi. Kalau kita teruskan baca Imam Nawawi, beliau tak pernah terima hadiah daripada sesiapa. Yang mana bukan senang. Orang nak bagi hadiah, dia tak pernah terima daripada sesiapa. Dia tak pernah makan makanan kecuali yang datang daripada ayah dia. Ayah dia sahaja. Dan dia tak pernah terima hadiah kecuali daripada ayah dia dan keluarga dia terdekat. Ini keadaan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lalu bagaimanakah makan minum Imam Nawawi? Kita mungkin tertanya-tanya, berapa kali sehari? Adakah 3 kali sehari? Ataupun 2 kali sehari? Maka daripada sini kita nampak bagaimanakah Imam Nawawi punya makan minum sangat luar biasa. Bukanlah kita baca ni supaya kita contoh, tidak. Tetapi dengan pengorbanan beliau inilah ilmu beliau kekal hidup. Ilmu beliau kekal subur. Dengan pengorbanan beliau untuk ilmulah bagaimana beliau telah menghasilkan karya yang luar biasa. Sebab itu disebutkan di sini. Apa disebut? Imam Nawawi, beliau rahimahullah, iaitu Imam Nawawi tidak makan pada siang dan malam kecuali hanya sekali sahaja. Sepanjang waktu siang dan malam beliau hanya makan sekali dan minum sekali. Bilakah dia makan dan bilakah beliau minum? Maka daripada sini kita nampak tidak makan pada siang dan malam kecuali sekali, itu pun selepas penghujung isyak. Selepas isyak barulah Imam Nawawi makan hanya sekali. Setiap hari beliau hanya makan sekali. Bukan hanya Ramadan. Kita Ramadan pun dalam keadaan puasa pun banyak kita makan. Kita makan banyak, sebab itu kita tidur banyak. Kita makan banyak, sebab itu kita cepat rasa letih. Imam Nawawi, kenapa beliau boleh habiskan masa begitu banyak untuk ilmu? Kerana beliau hanya makan sekali. Itulah beliau makan selepas isyak. Seterusnya, beliau tidak minum kecuali sekali sahaja ketika waktu sahur. Sebelum masuk waktu subuh, beliau hanya minum sehari sekali sahaja. Inilah keadaan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, makan hanya selepas isyak dan minum hanya ketika mana sebelum subuh. Kita mungkin tertanya-tanya, boleh ke survive macam tu? Boleh ke hidup macam tu? Itulah Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana karyanya sampai kepada kita dalam masa usianya. Beliau hidup tak lama. Kita akan baca bilakah beliau wafat. Tapi dalam keadaan umurnya yang ringkas, yang sedikit, yang mana kita belajar, beliau hanya mula datang belajar ilmu agama usia 19 tahun. Beliau hanya belajar pada usia 19 tahun. 2 tahun pertama beliau belajar tak pernah baring. Kemudian total beliau belajar 6 tahun. Selepas itu beliau mula menulis. Maka kita nampak Imam Nawawi dalam tempoh yang sangat pendek, beliau boleh menghasilkan karya yang begitu banyak. Bahkan bukan sekadar begitu banyak, karya yang luar biasa.
dan karya yang amat hebat yang hingga ke hari ini sampai kepada kita. Maka inilah keadaan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kita mungkin boleh tak percaya, tetapi itulah keadaan beliau yang mana disebutkan oleh anak murid beliau dan para ulama yang lain. Lalu beliau hanya makan sehari sekali dan hanya minum sehari sekali. Beliau tidak pernah minum air sejuk. Dia tidak pernah manjakan badan dia. Lalu beliau tidak pernah minum air sejuk. Beliau tidak makan buah-buahan di Damsyik. Ini adalah antara keadaan Imam Nawawi. Imam Nawawi tidak pernah makan buah-buahan Damsyik. Kenapa? Kejap lagi beliau akan terangkan sebab dia pada muka surat 43. Kerana ada permasalahan fiqh yang Imam Nawawi tidak bersetuju dengan apa yang berlaku di Damsyik, lalu beliau langsung tak makan buah-buahan yang tumbuh di Damsyik. Padahal Damsyik yang merupakan sebahagian daripada Syam adalah merupakan salah satu bandar tempat yang subur dengan pelbagai jenis tumbuhan. Maka beliau tidak makan buah-buahan Damsyik. Maka pada waktu itu Syekh Ismail Ibn Muallim bertanya, aku bertanya hal itu kepada Imam Nawawi. Lalu beliau menjelaskan, Damsyik merupakan tempat. Lalu di sini terjemah banyak kena betul, lebih kurang keseluruhan perenggan itu kena betul. Namun kita akan ringkaskan apakah maksud dia. Maka Imam Nawawi berkata, apa kata Imam Nawawi? Damsyik merupakan tempat. Sampai situ betul. Persinggahan ramai itu adalah terjemahan yang tidak tepat. Apakah bahasa Arab dia? Imam Nawawi berkata, apa kathiratul awqaf, yang mana terjemahannya adalah tempat yang banyak tanah wakaf. Lalu Damsyik adalah tempat yang banyak tanah wakaf. Lalu banyak tanah wakaf yang terletak di Damsyik. Dan pada waktu itu urusan yang dilakukan oleh penguasa yang mana mereka memberikan tanah wakaf kepada orang yang tak layak dengan syarat-syarat yang tidak layak dan juga dengan muamalah dan perjanjian yang tidak sepatutnya. Sebab itu Imam Nawawi langsung tinggalkan semua buah-buahan Damsyik. Dia tak makan buah-buahan daripada Damsyik. Itu adalah ringkasannya. Lalu kena betulkan di situ, Damsyik merupakan tempat banyaknya tanah wakaf. Lalu tanah-tanah wakaf itu pada waktu itu raja ataupun pemilik negeri tersebut, mereka telah berikan tanah wakaf itu untuk diusahakan kepada orang yang mahjur alaih, orang yang tak selayaknya, dengan pada waktu itu perjanjian yang sepatutnya musaqah, salah satu perjanjian yang ada dalam perbincangan fiqh, tetapi tidak dibuat dengan perjanjian yang lain dan dengan perkara yang tidak dipersetujui oleh Imam Nawawi. Walaupun ianya ada khilaf ulama pada masalah itu, tetapi zuhudnya dan juga takwanya Imam Nawawi, beliau langsung tak makan sebarang buah yang ada dalam Syam. Apa-apa yang tumbuh daripada tanah-tanah di Syam beliau tak makan, kerana beliau khawatir bahawa itu datang daripada hasil tanah-tanah wakaf yang mana tak diuruskan dengan baik, yang mana diberikan urusan penanaman penjagaannya dengan cara yang tak baik. Ini adalah Imam Nawawi punya pandangan. Kita asalkan nampak benda tu, tolak kayu, tolak batu, semua benda kita makan. Tetapi tidak Imam Nawawi, beliau sangat-sangat menjaga makanan dia. Lalu sebab itu terjemahan dia banyak kena betulkan, yang mana saya akan skip keseluruhan perenggan ini. Yang mana keseluruhan perenggan ini terjemahannya adalah kurang tepat. Lalu sekadar persinggahan ramai itu bukan persinggahan ramai, kathiratul awqaf, banyaknya tanah wakaf. Lalu banyak benda yang mana perlu diperbetulkan. Lalu saya sekadar pada waktu itu menerangkan secara ringkasan. Perenggan seterusnya, beliau berkata, iaitu Ibnu Daqmaq, tiada seorang pun pada zaman Imam Nawawi yang sama sepertinya. Tak ada daripada sudut agama, tak ada yang daripada sudut amalan, tak ada yang daripada sudut ilmu, tak ada yang daripada sudut wara', tak ada yang daripada sudut zuhud, dan mana beliau tidak mengambil sesuatu pun daripada gajinya.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, beliau tidak mengambil sesuatu pun daripada gajinya. Maka Imam Nawawi dia langsung pada waktu itu tak ambil apa-apa daripada gajinya. Dia tak ambil apa-apa daripada gaji. Dia adalah Syekhul Hadis yang mana pada waktu itu mengajar di banyak madrasah. Antaranya adalah madrasah yang kita baca, Madrasah Ashrafiyah. Beliau mengajar di situ, ada gaji. Tapi apa Imam Nawawi buat? Dia tak ambil gaji. Gaji tu diambil, diserahkan kepada seorang penjaga yang dipanggil nazir. Nazir maksudnya penjaga. Diserahkan kepada penjaga. Cukup setahun punya gaji beliau, maka nazir itu, penjaga tadi, akan beli sesuatu benda yang mana boleh diwakafkan untuk madrasah. Kadangkala benda dan kadangkala kitab. Inilah pada waktu itu Imam Nawawi dia tak pernah ambil sebarang gaji daripada mengajar beliau. Ini bukan perkara yang senang, ini adalah perkara yang suka, perkara yang sangat-sangat suka. Gaji ada, pada waktu itu tidak ambil. Ini adalah keadaan Imam Nawawi yang beliau mengajar secara percuma dan beliau pada waktu itu mewakafkan gajinya untuk dibelikan barang yang bersesuaian, benda yang bersesuaian untuk madrasahnya. Maka sebab itu disebutkan di sini. Dan yang itu nanti kita akan baca kemudian. Kita baca dahulu tentang makan dia. Beliau memakan roti yang disediakan khusus oleh bapanya di Nawar. Dia tak beli sebarang roti. Dia punya jaga pemakanan yang pada waktu itu dia hanya makan roti yang dibawa oleh ayahnya daripada kampung. Imam Nawawi sangat-sangat menjaga makanan. Lalu sebab itu, kalaulah ada di antara sahabat-sahabat kita yang menjaga makanan, walaupun saya nampak orang yang menjaga makanan ini ada orang yang ejek, ada orang yang lekehkan, ada orang yang pandang rendah, kenapa kau nak jaga makanan? Asalkan semua ada cop halal boleh makan. Tidak, sebahagian orang tidak berpandangan begitu. Dia sangat jaga makanan. Kita yang tak mampu menjaga makanan, jangan kita perli, jangan kita ejek orang yang menjaga makanan. Imam Nawawi pun bahkan pernah pada waktu itu dikritik. Kita boleh nampak pada muka surat sebelum ini oleh ulama juga, oleh Ismail Ibn Muallim. Beliau kritik cara hidup Imam Nawawi. Tetapi pada waktu itu Imam Nawawi memberikan penerangan dan penjelasan. Lalu sebenarnya nak menjaga makanan yang benar-benar bukan senang, dan ramai orang dah mula menjaga. Kita yang mana pilih untuk sekadar makan apa yang halal, kita tak ambil kira daripada sudut perkara-perkara yang sebahagian orang jaga, maka jangan kita kritik, jangan kita ringan mulut untuk mengata perkara yang tidak elok. Maka ini adalah keadaan dia tak pernah makan roti, padahal Syam merupakan bandar besar, macam-macam makanan ada. Dia hanya makan roti yang ayah dia hantar daripada kampung. Ini keadaan Imam Nawawi. Dan dia hanya makan roti tanpa lauk, daging hanya sebulan sekali. Ini adalah keadaan zuhudnya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Begitu juga bapanya juga menguruskan segala keperluan dia. Beliau mencicah roti dengan satu jenis kuah sahaja. Lalu dia hanya cicah roti dengan kuah. Dia tak ada pada waktu itu cicah roti dan pada waktu itu mempunyai lauk dan sebagainya. Kita pernah kita sekali makan ada berapa jenis lauk? Kita sekali makan ada berapa jenis lauk? Ada udangnya, ada ikannya, ada pelbagainya. Tetapi Imam Nawawi keadaan beliau adalah sangat-sangat zuhud dan juga wara'. Seterusnya, beliau mencicah roti dengan satu jenis kuah sahaja, sama ada pada waktu itu dengan manisan. Manisan ini jangan salah faham. Kalau kita tengok perkataan bahasa Arabnya di sini adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada waktu itu dibsun. Apakah dibsun? Dibsun adalah sesuatu yang dibuat daripada korma, Lalu sesuatu benda yang manis tetapi diperbuat daripada korma. Korma itu dihancurkan, maka pada waktu itu dibsun. Bukanlah maksud manisan macam tempat kita, manisan itu, manisan ini, tidak. Lalu kadangkala Imam Nawawi makan roti dengan dibsun, iaitu dengan korma yang telah dihancurkan. Kadangkala beliau makan dengan cuka, kadangkala beliau makan dengan pada waktu itu minyak. Itu je makanan beliau. Dan kita dah baca tadi, beliau hanya makan sehari sekali. Sehari sekali, inilah yang beliau makan. Ini sehari sekali, inilah yang beliau makan.
kalaulah kita diet, banyak orang diet, dia seminggu sekali ada cheat day dia. Cheat day. Waktu cheat day tu, kerana dah seminggu dijaga makan dia makan benda yang dia tak biasa, bila tiba pada cheat day dia qada balik seminggu yang dia tak makan. Lalu hari-hari menjadi cheat day, hari-hari dia makan makanan yang lazat. Tetapi tidak Imam Nawawi, sepanjang hidup beliau, inilah makan beliau, inilah makanan beliau, yang mana beliau hanya makan roti yang dihantar oleh ayahnya, dan pada waktu itu roti yang sama ada dicicah dengan kurma yang telah dihancurkan lalu dipanggil manisan, ataupun roti yang dicicah dengan cuka, ataupun roti yang mana dicicah dengan minyak. Itu sahaja. Adakah langsung tidak ada daging? Maka disebutkan di sini, manakala laut daging hanya sebulan sekali. Beliau sekalipun tidak akan mencampurkan dua jenis kuah ataupun dua jenis lauk dalam satu masa. Ini keadaan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau merupakan Syekh di Darul Hadith Al-Ashrafiyah. Maksudnya jawatan dia tinggi. Dia adalah Syekhul Hadith. Dia yang memegang jawatan tinggi di madrasahnya, iaitu Madrasah Al-Ashrafiyah. Gajinya akan dikumpul lalu diserahkan kepada nazir. Nazir ni maksud siapa? Maksudnya penjaga madrasah tadi. Kerana di negara-negara Arab seperti mana Mesir, seperti mana Syam dan banyak negara Arab yang lain, madrasah pada waktu itu adalah wakaf. Lalu yang menjaganya adalah nazir. Nazir maksudnya penjaga. Macam tempat kita masjid. Masjid adalah wakaf. Lalu siapa yang menjaga masjid? Kita panggil nazir. Itu bahasa Arab. Nazir maksudnya penjaga. Madrasah tu bukan milik dia. Masjid tu bukan milik dia. Dia sekadar penjaga. Lalu semua gaji Imam Nawawi beliau serahkan kepada penjaga madrasah tersebut. Apabila cukup setahun, seseorang akan membelikan barang untuk beliau yang boleh diwakafkan di Darul Hadis Al-Ashrafiyah, ataupun dibeli buku untuk diwakaf di sana. Beliau tak pernah ambil apa-apa daripada apa yang beliau mengajar. Bukan senang sahabat-sahabat. Saya mengajar dan kadang-kala saya pun ada ambil sagu hati daripada mengajar. Lalu bukan senang pada waktu itu nak mengajar 100% percuma. Lalu apa yang saya mampu buat adalah saya cuba bermula PKP daripada bulan 3 tahun lepas untuk buat kelas percuma. Lalu sebab itu kita buat kelas percuma. Yang ini kita cuba. Tapi sebenarnya saya ada juga kelas-kelas yang mana seperti kuliah. Seperti mana kuliah-kuliah yang mana saya memang dapat sagu hati. Adapun nak mengajar 100% percuma, saya sendiri tidak mampu. Tetapi Imam Nawawi, beliau mengajar memang percuma. Sebab itulah cara beliau makan. Sebab itu cara beliau makan. Beliau hanya makan apa yang ayah dia hantar, dan makan pada waktu itu makan sama ada minyak ataupun dengan cuka, ataupun pada waktu itu dengan kurma. Lalu bukan senang untuk tolak semua sagu hati untuk mengajar. Tetapi itulah kehidupan Imam Nawawi. Banyak orang berkata mengajar kena ikhlas. Semestinya mengajar itu adalah kena ikhlas. Tapi bukan senang pada waktu itu sebab kita ada keluarga. Kita pun ada sewa. Kita pun ada bayaran bulanan. Lalu kalaulah contoh boleh saya mengajar percuma, tetapi pada waktu itu bila kita terlibat dengan kerja ataupun terlibat pada waktu itu dengan sesuatu, sukar untuk kembali pada mengajar. Mengajar adalah sesuatu yang perlukan perhatian sepenuh masa. Lalu sebab itu saya pun ada juga ambil pendapatan-pendapatan daripada kuliah online dan sebagainya. Tetapi berbeza dengan Imam Nawawi, Imam Nawawi semua yang beliau mengajar adalah percuma. Betapa ikhlasnya beliau rahimahullahu ta'ala. Seterusnya, tujuannya raja sendiri sangat takut dengan Imam Nawawi. Orang yang ikhlas, orang akan segan dengan dia. Sebab itu pada perenggan seterusnya, Malik Az-Zahir. Siapakah Malik Az-Zahir? Malik itu terjemahannya raja. Raja Az-Zahir bertitah apabila melihat Nawawi, beta menjadi takut dengan dia. Raja pun takut dengan Imam Nawawi kerana keikhlasannya, kerana beliau adalah ahlullah, orang yang mana ada Allah, manusia pun akan segan dan takut dengan beliau. Seterusnya, tujuannya sangat baik, dan apa yang dilakukan oleh Imam Nawawi semuanya kerana Allah. Mempelajari ilmu, perwakilan daripada Qadi Qudah ini kena betulkan.
terjemahan mempelajari itu kurang tepat. Terjemahan yang betul adalah beliau mengajar. Lalu Imam Nawawi betulkan terjemahan. Mempelajari ilmu perwakilan, itu kena gariskan. Perkataan mempelajari, perkataan ilmu, perkataan perwakilan kena gariskan. Apakah terjemahannya? Wadarrasa. Imam Nawawi mengajar, menggantikan daripada Qadi Qudah Syamsuddin bin Khilliqan pada era pemerintahannya yang pertama. Lalu beliau pernah menggantikan Qadi Qudah, maksudnya apa qadi, maksudnya hakim ataupun qadi yang paling tinggi pada waktu itu. Imam Nawawi pernah menggantikan Qadi Qudah untuk mengajar dekat 3 tempat. Dekat mana? Iaitu di sekolah Ar-Rukniyah 1, di sekolah Al-Falakiyah 2, dan juga di sekolah Iqbaliyah 3. Ini bukan sekolah yang sama. Di situ penterjemah tidak letak dia punya jarak. Maka ini 3 sekolah yang berbeza. Imam Nawawi pernah mengajar di 3 sekolah ini sebagai tambahan. Dan dia pula menggantikan Qadi Qudah yang gajinya besar. Kat situ pun beliau tidak ambil gaji. Dekat Ashrafiyah beliau tidak ambil. Dekat Rukniyah beliau tidak ambil. Dekat Falakiyah beliau tidak ambil. Dan juga dekat Iqbaliyah beliau tidak ambil. Beliau mengetuai Darul Hadis. Darul Hadis maksudnya jawatan yang sangat tinggi. Orang yang memegang jawatan bidang hadis. Selepas Syekh Syihabuddin Abi Syamah, beliau menyebarkan pelbagai ilmu dan menetap di situ sehinggalah beliau meninggal dunia. Pertama kali ketika mana tiba di Damsyik, beliau berkumpul bersama Syekh Jamaluddin Abdul Kafi, dan secara tersirat Syekh tersebut mengetahui yang Imam Nawawi seorang murid yang ikhlas luar biasa. Lantas Imam Nawawi dibawa ke dalam kumpulan Syekh Tajuddin Abdul Rahman Al-Fazari. Maka pada waktu itu Syekh menyampaikan ilmu kepadanya dan memberikan tempoh bagi mengaplikasinya. Ini kena betulkan. Memberikan tempoh bagi mengaplikasinya, kena garis. Terjemahannya adalah wa baqiya yulazimuhu muddah. Lalu Imam Nawawi duduk bagi suatu tempoh bersama dengan guru dia. Wa baqiya yulazimuhu muddah. Imam Nawawi duduk lama dengan guru tersebut, Tajuddin Abdul Rahman. Maka jadilah beliau seperti yang sekarang. Ibnu Da'maq mengakhiri kata-katanya. Syekh Al-Arif Al-Muhaqqaq Al-Mukashaf Abu Abdul Rahim bin Muhammad Al-Ikhmimi, moga Allah mensucikan rohnya, berkata tentang Imam Nawawi. Syekh Muhyiddin rahimahullahu ta'ala menggunakan manhaj para sahabat radhiyallahu anhum. Tiada sesiapa pun pada zaman ini yang mengetahui tentang manhaj, cara hidup para sahabat selain daripada Imam Nawawi. Ibnu Attar menceritakan tentang Imam Nawawi. Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Zahir Al-Hanafi Al-Irbili yang merupakan syekh ilmu adab pada waktu itu menulis kitab Al-Umdah, dan pada saat untuk mentashihkan kitab itu, yang ini kita akan sambung esok insya-Allah. Pada awal muka surat 44 kita akan sambung esok insya-Allah. Lalu daripada hari ini kita boleh belajar ikhlasnya Imam Nawawi, kita boleh belajar sedikitnya makan minum Imam Nawawi, kita boleh belajar bagaimana waraknya Imam Nawawi dalam menjaga makan, kita boleh belajar bagaimana beliau langsung tidak ambil apa-apa daripada beliau mengajar, bagaimana kita boleh belajar raja pun takut dengan beliau, dan bagaimana kita belajar banyak hari ini tentang Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mungkin ada daripada ini sahabat-sahabat pernah dengar, tetapi inilah kisah Imam Nawawi yang nampak macam luar biasa. Tetapi inilah keadaan Imam Nawawi. Kita tak mungkin nak jadi seperti beliau 100%, tapi kita boleh cuba sedikit-sedikit untuk mencontohi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Moga Allah merahmati beliau atas pengorbanan yang beliau lakukan untuk menyebarkan ilmu, atas apa yang beliau lakukan untuk agama ini. Hanya Allah yang mampu membalas kebaikan beliau, pengorbanan beliau. Amin ya rabbal alamin. Untuk sahabat yang kali pertama join grup Telegram Kuliah Umar Aziz. Banyak perkongsian yang kadang-kala kita kongsikan di Telegram juga. Moga-moga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa maghrib ini insya-Allah lebih kurang 7.50 ataupun 7.55 dalam bicara Mutiara Madinah insya-Allah. Terima kasih semua.